Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, biasanya dah musim raya kan, memang kita akan berbelanja lebih daripada biasa kan. Sebab kita nak beli baju raya lah, beli barang dapur, beli perabot dan macam-macam lagi. Jadi kalau kita dah habiskan duit untuk beli barang rumah tu, memang kita dah tak ada bajet yang banyak untuk beli phone baru, betul tak? Jadi kalau korang tak ada bajet yang tinggi nak beli phone yang mahal-mahal, nak cari phone sekitar bawah 700, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone yang design dia macam iPhone 13, iaitu Freon M5. Freon M5 ni sebenarnya dia adalah sebuah smartphone baru daripada China dan mereka pun baru aja dilancarkan di Malaysia pada 21 hari bulan Mac. Jadi apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada kamera 50 megapiksel yang agak tinggi, ada memori 128GB dan 8GB RAM, ada kamera design yang nampak macam iPhone 13. Dan yang bestnya, korang boleh dapatkan semua ni dengan harga bawah RM700 aja. Jadi kalau korang tengah cari smartphone bawah 700, lepas tu nak ada design yang macam iPhone 13, korang pun dah boleh beli phone ni dengan harga bawah 700 dan tak perlu jual buah pinggan lagi dah. So kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan secara online di Shopee dan Lazada. Dan kalau korang nak beli offline tu, korang pun boleh cari authorized reseller di area korang. So, kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah gunakan phone Freon ni dalam masa seminggu. So, tanpa membuang masa, ini review saya tentang Freon M5 pada tahun 2023. Kalau dari segi rekaan kotak dia berwarna hitam dan kat depan dia ada tulis Freon M5. Lepas tu, masa buka tu korang akan dapat form Freon, user manual, transparent TPU case yang ada tulisan Freon, kabel USB Type-C, SIM ejector tools dan charger 2 pin 18W. Tapi coming soon korang pun akan dapat yang ada charger 3 pin lah, cuma yang aku dapat ni dia 2 pin aja. Okay? Kalau dari segi rekaan kamera dia memang nampak macam iPhone 13 dan cover dia memang nampak agak glossy sikit. Jadi masa pegang phone ni cover dia memang akan lekat ke sancap jari dan nampak kotor. So suggest korang gunakan casing masa guna phone ni. Okay? Kalau korang nak buka lock tu, korang boleh guna cara face unlock. Tapi kalau korang tengah pakai mask dan tak boleh guna face unlock, korang still boleh guna side fingerprint dia yang agak laju. Kat sebelah kanan phone ni dia ada volume button, power button dan fingerprint scanner. Kat bawah pula dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia guna jenis SIM yang hybrid. Kat atas pula dia tak ada benda. Untuk bahagian skrin, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.52 inci dan refresh rate dia boleh support sehingga 90Hz. So untuk bahagian skrin dia tak adalah secantik macam Super AMOLED. Tapi kalau korang setakat nak gunakan untuk layan movie ke scroll social media tu, experience dia masih boleh dikatakan agak baik sebab phone ni dia ada skrin yang cukup luas dan masa scrolling dia pun tak rasa lag dan nampak smooth aja. Untuk bahagian memori dia pula, phone ni didatangkan dengan memori yang agak besar iaitu 128GB dan 8GB RAM. So untuk bahagian memori, phone ni dia ada memori yang cukup besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk simpan gambar ke video ke dokumen tu, memori dia I rasa dah cukup besar. Tapi kalau korang still rasa tak cukup, phone ni dia masih boleh tambah memory card dia sehingga 1TB. Nak gunakan phone ni untuk kerja-kerja multitasking pun tak ada masalah juga sebab phone ni dia ada RAM yang agak besar iaitu 8GB RAM. Jadi korang pun boleh gunakan banyak apps serentak tanpa rasa lag. Untuk bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan bateri 5000 mAh dan fast charging sehingga 18W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang cukup besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke pergi melancong tu, biasanya bateri dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari lebih baru korang kena cas 1 kali. Cuma nak cas tu dia tak adalah rasa laju sangat. Tapi kalau kita compare dengan brand yang lain, charging dia masih kira agak laju untuk sebuah phone bawah 700. Untuk bahagian UI, Freon tak mention UI apa yang dia guna. Tapi phone ni masih didatangkan dengan Android yang agak baru iaitu Android 12. So untuk bahagian UI Freon ni I memang suka sebab kat dalam tu korang tak akan nampak ada bloatware. Kalau kita compare dengan brand yang lain kan, biasanya dia ada banyak apps yang kita tak guna tu, jadi dia akan guna lebih banyak memory dan makan space kita. Tapi yang Freon ni korang boleh dapat space yang lebih besar dan korang boleh download apa yang korang rasa penting itu aja. Untuk bahagian chipset, phone ni didatangkan dengan chipset Unisoc T606.
So untuk bahagian chipset, Freon ni dia memang baik hati. Sebab biasanya kalau kita test dekat AnTuTu benchmark kan, T606 ni biasa dia akan dapat dalam skor 17,000 macam tu saja. Tapi yang Freon ni dia boleh dapat sampai 22,000. Lepas tu saya pun cek dekat AnTuTu benchmark, sebenarnya kat dalam tu dia tulis T616 dan bukan T606 yang kurang power sikit. Untuk penggunaan harian, performance dia memang smooth dan cek email dia pun rasa laju juga. Kalau nak gunakan phone ni untuk main game Mobile Legends dekat high graphic pun boleh juga. Nak main PUBG dekat Smooth Ultra pun boleh juga. Cuma phone ni dia tak ada support gyro aja. Tapi performance dia masih boleh dikatakan agak baik untuk sebuah phone bawah 700 itu. Untuk bahagian kamera, phone ni didatangkan dengan 50MP untuk main kamera, 8MP untuk ultra wide, 2MP untuk makro dan 8MP untuk kamera depan. So untuk kualiti kamera Freon, kamera dia masih boleh dikatakan agak baik sebab gambar dia masih nampak agak sharp dan detail dia pun I rasa cukup juga. Cuma kalau korang gunakan 50MP untuk ambil gambar tu, color dia akan jadi soft sikit kalau kita compare dengan 13MP. Tapi 50MP tu masih kira cukup baik lagi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian itu. Lepas tu kamera depan dia pun kira agak okey juga. Cuma kadang-kadang color dia akan nampak soft sikit kalau kita dekat tempat yang kurang cahaya. Tapi kualiti ni saya rasa masih cukup baik lagi kalau korang nak share gambar dekat social media itu. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Freon M5 ni. Okey, sekarang kita dekat sekitar bus stand Batu Pahat lah, tengah try kamera depan dia. Okey. Yang ini untuk kamera belakang dia lah. Okey. Okey. So dia tak ada stabilization lah. So overall, berbaloi ke beli phone ni? Actually bagi saya kalau kita tengok dari segi harga dan kita compare dengan brand O dan brand V itu, phone ni masih boleh dikatakan agak baik. Sebab brand O dan brand V yang harga 699 tu, korang cuma boleh dapat chipset G35 dan P35 saja. Tapi kalau korang ambil yang Freon ni, korang boleh dapat chipset yang lebih power daripada itu. Cuma beauty mode dia tak adalah secantik macam brand O dan brand V tu. Tapi kalau kita tengok dari keseimbangan specs ni masih boleh dikatakan agak baik untuk sebuah smartphone bawah 700 itu. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan coming soon saya pun akan review budget smartphone daripada brand yang lain. So kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So saya rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.